KPDN HEP kenakan 493 tindakan kepada peniaga ingkar. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya, Miza Yusni Muhammad dalam Berita Tengah Malam. 4 penyelam warga asing dipercayai hilang ketika melakukan latihan menyelam di Pulau Tokong, Sanggul Mersing, Johor tengah hari tadi dan setakat ini tiada mangsa ditemukan. Pengarah Maritim Johor Laksmana Pertama Maritim Nurul Hizam Zakaria berkata, penyelam yang hilang masing-masing seorang warga Britain, Belanda, Perancis dan Norway. Berdasarkan laporan, keempat-empat penyelam tidak timbul selepas melakukan latihan selaman pada pukul 12 tengah hari. Op cari lamat digerakkan kira-kira 2.35 petang melibatkan aset maritim, pasukan polis marin dan Jabatan Perikanan. Keluasan pencarian dianggar seluas 21.45 batu nautika persegi. Penstrukturan semula tol yang menyaksikan kadar tol bagi 4 lebuh raya utama di Lembah Kelang dikekalkan hingga tamat tempoh konsesi syarikat, bukan dasar Pakatan Harapan PH. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof menegaskan inisiatif itu telah dilaksana Kementerian Kerja Raya KKR sejak 2002 ketika pemerintahan Barisan Nasional BN. Sementara PH menjadi kerajaan pada 2018, 16 tahun selepas itu. Jelas beliau, langkah penstrukturan semula membabitkan 4 syarikat konsesi iaitu Kesas, LDP, Sprint dan Smart merupakan hasil inisiatif KKR bersama Kementerian Kewangan dan Unit Kerjasama Awam Swasta Jabatan Perdana Menteri sejak 6 tahun lalu. Fokus rundingan mengambil kira beberapa perkara antaranya kenaikan kos sara hidup rakyat, kesan kepada tanggungan kerajaan dan juga komitmen syarikat pinjaman. Pengambilalihan ke-4 syarikat konsesi itu membabitkan kos RM5.48 bilion. Jumlah itu RM720 juta lebih rendah berbanding tawaran pengambilalihan RM6.2 bilion yang dikemukakan Kementerian Kewangan kepada syarikat terlibat pada 2019. Penjelasan mengenainya dibuat Datuk Seri Fadilah susulan kenyataan Majlis Presiden PH semalam yang mendakwa keputusan kerajaan sedia ada mengekalkan kadar tol di 4 lebuh raya hingga tempoh konsesi syarikat berakhir merupakan kelangsungan dasar dimulakan PH ketika menjadi kerajaan. Baik, pengekalan kadar tol 4 lebuh raya utama di Lembah Kelang yang diumumkan Perdana Menteri pada Isnin lalu merupakan sesuatu yang ditunggu-tunggu sekian lama. Pelaksanaannya bukti komitmen kerajaan dalam meringankan beban kos sara hidup rakyat, terutama golongan berpendapatan rendah. Memang baguslah sebab saya pun guna kereta juga. So expenses dia memang tinggi untuk semua kan, petrol, tol semua. So better jangan naiklah selama-lamanya sebab senang juga untuk semua pengguna kan. Sebab bukan semua kaya kan. Saya setuju dengan keputusan tu sebab dia at least menolong kita lah, rakyat yang sekarang ni banyak yang terkesan kan. Kalau tol tu dikurangkan rasanya lega sikit lah sebab belanjaan tu atas barang dah naik. So tol kurang, okey lah tu kan, seimbang. Saya rasa pengurusan kerajaan ni bagus kerana kalau tak naik tol, banyak highway user boleh jimatkan lebih wang lah. Pihak berkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP mempergiat aktiviti turun padang bagi memantau tahap pematuhan peniaga. Menterinya Datuk Seri Alexander Natalinggi berkata sejak 5 Februari lalu hingga semalam 493 tindakan telah dikenakan terhadap peniaga yang ingkar arahan penetapan harga maksimum bagi ayam dan telur membabitkan nilai kompaun RM65,300.
Antara kesalahan direkodkan adalah tidak meletak tanda harga, menjual dengan harga lebih daripada harga siling selain menggunakan timbangan yang tidak tepat. Tindakan dilaksana hasil pemeriksaan ke atas hampir 40,000 premis menerusi Ops Pasar. Penguatkuasaan akan dipertingkat sepanjang Ramadan dan Aidilfitri menerusi Ops Pantau 2022. Dalam pada itu, KPDN HEP akan terus mengadakan sesi libat urus dengan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI bagi memastikan isu kenaikan harga ayam tidak berlarutan sehingga menjelang Hari Raya. Timbalan Menterinya Dato' Rasul Wahid berkata beliau terkejut dengan perkembangan terkini apabila beberapa negeri dilaporkan masih mengalami kekurangan bekalan ayam dan telur, sedangkan MAFI sudah beri jaminan bekalan tidak akan terjejas sepanjang Ramadan. Pada masa sama, beliau memberitahu siasatan aduan kenaikan harga ayam di beberapa negeri di Semenanjung juga akan dilaksana secara menyeluruh melibatkan penjual, pemborong dan pembekal bagi mengesan punca kenaikan harga. Kita ada dua keadaan. Keadaan pertama, bila kita siasat, dia kata dia dapat bekalan tersebut dengan harga yang dah mahal. Ya, dia dah dapat harga, sepatutnya kita jual dengan RM8.90. Tapi dia kata dia dapat harga dalam RM8.60 RM7. Jadi macam mana dia nak jual dengan harga RM8.90? Jadi itu kata dia. Kemudian kita akan siasat dari segi pemborong, berapa yang dapat dari pemborong, dan pemborong daripada farm, daripada ladang, berapa yang dapat. Kalau ada peningkatan dan apa yang dilaporkan itu tak tepat dengan apa yang kita lihat dari segi kenyataan invoice dia, maka itu menjadi kesalahan. Dia bercakap kepada pemberita selepas menghadiri Ops Pantau Bazar Ramadan di Sepang. Di Pulau Pinang, tiada aduan kenaikan harga makanan dan minuman diterima KPDN HEP sepanjang tempoh 3 hari Ops Pantau digerakkan di Bazar Ramadan. Pengarahnya Rizwan Abdul Ghaffar berkata pemeriksaan mendapati para peniaga menjual dengan harga berpatutan serta mengikut peraturan ditetapkan. Setakat ini, lebih 20 bazar telah dipantau dalam tempoh 3 hari termasuk Bazar Ramadan Seberang Jaya, Bandar Perda Bayan Baru dan Balik Pulau. Kita punya tumpuan adalah dari segi pematuhan peraturan. Khususnya penandaan tanda harga, dari segi timbangan yang sah. Dari segi harga kita akan tengok dari segi aduan. Aduan yang kita terima lah. Kiranya ada, kita akan buat siasatan lah. Sebab kita tak boleh nak tengok secara general terlalu banyak barang. Terlalu banyak. Kecuali barang-barang yang memang kita kawal. 121 anggota dan pegawai penguatkuasa KPDN HEP negeri itu bertugas menjalankan pemantauan sepanjang tempoh Ramadan dan musim perayaan. Lebih 70 bazar Ramadan di negeri itu akan dipantau sepanjang tempoh berkenaan. Sementara itu, Ops Pantau Bazar Ramadan di Labuan turut mendapati tiada kenaikan harga yang tidak munasabah. Tadi kita berkesempatan untuk meninjau dan bertanya kepada peniaga-peniaga mengenai dengan harga yang mereka tawarkan. Alhamdulillah, saya tengok di Labuan ini peniaga meletakkan harga yang munasabah. Kita tidak tengok ada berlaku kenaikan harga yang sangat tinggi. Untuk para peniaga yang tidak meletakkan tanda harga pada barangan yang dijual, bukan sahaja di pasar Ramadan, di mana-mana tempat apabila melibatkan penjualan perlu diletakkan tanda harga. Mana-mana peniaga yang tidak meletakkan tanda harga boleh diambil tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Baik, tahap pematuhan prosedur operasi standard SOP di Bazar Ramadan seluruh Kelantan pada minggu pertama mencapai tahap memuaskan. Ketua Polis Kelantan, Datuk Syafiin Mahmad berkata semua ketua polis daerah menjalankan pemantauan di Bazar Ramadan semalam bagi memastikan pengunjung dan peniaga mematuhi SOP. Saya begitu yakinlah rakyat Kelantan ni sudah cukup ataupun mempunyai ilmu yang tinggi dalam kita mengawal COVID. Apabila kehadiran pasukan polis terutama di pasar-pasar Ramadan
nampak macam rakyat lebih patuh. Mungkin bila kita tak ada tu agak berkurangan. So apa yang penting, jangan saja melihat kepada pihak berkuasa, tapi sebenarnya kesedaran kita dalam kita menangani COVID itu sangat-sangat kita utama. Datuk Syafiqin ditemui selepas menjadi tetamu slot Kecek Kiro Kito di Konti Kelantan FM. Selepas 2 tahun tidak dibenar rentas negeri untuk menyambut Aidilfitri, 4.7 juta kenderaan dijangka berada atas jalan raya di seluruh negara sempena sambutan Hari Raya bulan depan. Dan susulan itu, Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Datuk Mat Kasim Karim memaklumkan JSPT akan mengatur gerak 6,559 pegawai dan anggota trafik peringkat kontingen dan daerah bagi memastikan kelancaran serta keselamatan trafik. Datuk Mat Kasim optimis keadaan trafik pada perayaan Aidilfitri nanti adalah terkawal. Menurut beliau, sebagaimana tahun-tahun sebelum ini, Op Selamat 18 bertemakan Rumah Selamat, selamat sampai ke destinasi, turut akan dilancarkan bermula 29 April hingga 8 Mei nanti. Operasi memberi fokus kepada pencegahan jenayah pecah rumah dan meminimumkan kadar kemalangan jalan raya ketika musim perayaan. Sementara itu di Melaka, polis menjangkakan peningkatan 50% kemasukan kenderaan menjelang Aidilfitri berbanding kemasukan purata harian ke negeri itu. Menurut Timbalan Ketua Polis Melaka, Datuk Razali Abu Samah, pemantauan awal aliran trafik antara 31 Mac dan 1 April lalu menunjukkan peningkatan di ketiga-tiga Plaza Tol Melaka. Plaza Tol Aikro mencatatkan pertambahan 7,401 kenderaan masuk pada 1 April berbanding 17,424 kenderaan pada 31 Mac. Itulah kalau ini saja dah kenaikkan 25%, 50%. Jadi saya beranggap bahawa apabila raya nanti tak kurang daripada 50% lah kenaikan itu. Tidak kurang. Ya, sudah tentu. Di samping Hari Raya, kemasukan saudara mara mereka nak balik ke kampung halaman dan yang bercuti juga. Kerana kita ketahui bahawa Melaka ini adalah Melaka tempat bersejarah, ramai yang nak datang. So kita jangkakan kita akan tambah penugasan anggota pada masa Hari Raya nanti. Beliau berkata demikian selepas program kempen keselamatan dan edaran bubur lambuk di pekarangan Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya. Melayu adalah bahasa ilmu, tetapi penggunaannya berkurangan kerana tidak ada terjemahan buku-buku untuk sebagai ulang kaji dan juga sebagai buku yang khusus untuk digunakan di sekolah, di universiti dan sebagainya. Jadi sebab itulah saya harap Institut Terjemahan selepas ini akan lebih proaktif dan kerajaan akan memperkasakan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia ataupun TBM. Orang ramai diingatkan agar terus berwaspada terhadap penularan COVID-19 dalam fasa peralihan ke endemik dengan memakai pelitup separuh muka. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, pemakaian pelitup separuh muka antara langkah pencegahan yang dapat mengurangkan penularan virus utama di kawasan jangkitan berisiko tinggi dan ini termasuk tempat sesak dan tertutup dengan pengudaraan yang tidak baik. Menerusi kenyataan medianya, Tan Sri Dr. Nur Hisham berkata COVID-19 masih menular serta mengakibatkan kematian terutama dalam kalangan warga emas, kanak-kanak, individu yang mempunyai sistem imuniti tubuh rendah dan individu komorbid. Amalan terbaik adalah pembawa COVID-19 dan juga individu sihat memakai pelitup separuh muka kerana cara itu menjadikan risiko penularan virus berkenaan pada tahap sangat rendah. Pemakaian pelitup separuh muka yang betul pula dengan menutup hidung serta mulut sepenuhnya bukan sekadar di bawah atau hujung hidung, memandangkan virus COVID-19 amat mudah merebak melalui titisan cecair atau titisan saluran pernafasan. Senarai penuh SOP melibatkan pemakaian pelitup separuh muka boleh didapati di laman web tertera.
Penilaian Jawatankuasa khas Pharmacovigilance Vaksin COVID-19 JFK terhadap 25 laporan kesan adverse susulan imunisasi AEFI yang melibatkan kematian dalam kalangan penerima vaksin dos penggalak mendapati kes kematian tersebut tiada hubung kait dengan vaksin yang diterima. Pengarah Bahagian Regulatori Farmasi Negara NPRA Dr. Roshayati Muhammad Sani berkata 25 laporan itu adalah daripada 56 laporan AEFI melibatkan kematian dalam kalangan penerima vaksin dos penggalak yang diterima NPRA bagi dilakukan penyiasatan dan penilaian. Beliau dalam satu kenyataan mengenai status AEFI vaksin COVID-19 hingga 1 April berkata 31 laporan lagi masih dalam proses penyiasatan sebelum dibentang untuk penilaian JFK. Mengenai laporan AEFI secara keseluruhan, Dr. Roshayati berkata sejumlah 26,005 laporan AEFI vaksin COVID-19 dinilai termasuk 1,526 laporan melibatkan penerima dos penggalak dan 264 laporan bagi penerima vaksin kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun. Menurutnya, 93% atau 24,182 daripada AEFI yang dilaporkan adalah bagi kes tidak serius. Kesan adverse yang paling kerap dilaporkan adalah demam, sakit pada tempat suntikan, sakit kepala, sakit otot dan keletihan yang biasanya akan pulih dalam masa 1 hingga 2 hari. Orang ramai diingatkan agar berwaspada terhadap kegiatan penipuan dalam talian yang menggunakan nama Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa atau mana-mana koperasi di bawahnya. Presiden Angkasa Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah berkata banyak penipuan yang dikesan menggunakan nama koperasi yang menawarkan produk pembiayaan dan potongan gaji menerusi Angkasa. Kalau mereka nak buat pinjaman, mereka kena pergi berurusan terus dengan koperasi berkenaan. Jangan menerusi orang tengah ataupun ejen. Kerana ejen dan orang tengah kita tak pasti mereka ni betul-betul ejen ataupun orang tengah. Kerana banyak kes yang kembali balik kepada Angkasa. Dia orang komplain mana orang tengah yang mendakwa mereka ni daripada Angkasa tidak betul. Bukan sebenarnya daripada Angkasa. Dan untuk makluman, Angkasa tidak pernah melantik sesiapa. Mangsa penipuan diminta segera membuat laporan polis. Beliau ditemui selepas menyampaikan pek juadan berbuka puasa dan menyantuni petugas RTM di Angkasa Puri sempena program COPCARE Sepakat Ramadan Angkasa. Kes penipuan dalam talian semakin membimbangkan dan ini membuktikan masyarakat masih alpa dan kurang pengetahuan tentang perkara tersebut. Menurut Pengurusi Pertubuhan Kebajikan Amal Sejagat Malaysia, Izzat Johari, sejak pihaknya menguruskan kes tersebut, wang mangsa penipuan mencecah hampir jutaan ringgit. Jumlah tersebut tidak termasuk mangsa yang tidak tampil membuat aduan. Selama mana kita dah 2 tahun menguruskan kes ni, hampir kita dapat ratusan mangsa lah yang dah terima dan saya yakin nilai yang terlibat dalam kes penipuan ini lebih tak kurang hampir jutaan ringgit lah. Dan itu tidak termasuk dengan yang di luar sana yang tak tahu dekat mana mereka nak salurkan aduan. Jelasnya, golongan B40 adalah antara golongan berisiko tinggi menjadi mangsa penipuan dalam talian. Pihak Amal Sejagat menyediakan platform bagi mengenal pasti info yang diperoleh melalui laman web amalsejagat.org.my. Beliau ditemui selepas program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Kementerian Komunikasi dan Multimedia KCOM menafikan kesahihan pautan semak kelayakan dan permohonan peranti siswa di satu laman sesawang bertajuk terbaru permohonan bantuan laptop dan tablet dibuka pada 15 April ini seperti yang tular di media sosial. Ketua Setiausaha KCOM Datuk Seri Muhammad Mintik dalam satu kenyataan menegaskan laman web tersebut adalah laman web tidak rasmi individu dan bukan daripada saluran rasmi kementerian.
Jelas beliau, sistem permohonan sedang dibangunkan dan akan beroperasi mulai 15 April ini. Datuk Seri Muhammad turut menasihatkan orang ramai agar tidak mudah mempercayai maklumat yang tular di media sosial, sebaliknya menjadi warga digital yang bijak dan bertanggungjawab dengan membuat semakan terlebih dahulu, selain merujuk sumber rasmi untuk mendapatkan maklumat yang sahih dan terkini. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Pemasuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandaria menzahirkan ucapan tahniah kepada 6 pelajar Malaysia yang berjaya melanjutkan pelajaran ke Universiti Harvard. Menerusi catatan di laman Facebook Istana Negara, Seri Paduka berdua turut menzahirkan rasa sukacita atas kejayaan mereka yang sekaligus turut membanggakan rakyat Malaysia. Seri Paduka Baginda berdua turut menzahirkan ucapan selamat maju jaya kepada kesemua pelajar dan mendoakan semoga mereka sentiasa dilimpahi kejayaan cemerlang berterusan. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob meluahkan rasa bangga dengan kejayaan 6 pelajar berkenaan. Selain mengucapkan tahniah kepada pelajar peringkat ijazah sarjana muda Universiti Harvard itu, beliau turut mendoakan agar mereka beroleh kecemerlangan dalam bidang yang diceburi. Perdana Menteri menerusi muat naik di Facebook memaklumkan ia merupakan pencapaian membanggakan buat keluarga Malaysia. Ke-6 pelajar berkenaan ialah Choi Ji-ing dari Johor, Herman Leong Ziyang dan Isaac Shah dari Pulau Pinang, Karisma Michella Wong dari Sabah, Lee Jin dari Kuala Lumpur dan Alisa Yab Ziying dari Sarawak. Mereka akan melanjutkan pelajaran ke Universiti Harvard bagi sesi pengajian tahun 2022 dan dijadual menamatkan pengajian pada 2026. 120,615 pegawai dan anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM yang sedang berkhidmat serta kira-kira 200,000 veteran ATM akan menerima manfaat bantuan khas kewangan Aidilfitri seperti diumumkan Perdana Menteri semalam. Perdana Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein berkata menerusi mesyuarat Kabinet hari ini mengesahkan bantuan khas kewangan tersebut merangkumi pegawai dan anggota serta veteran ATM yang berdaftar dengan Jabatan Hal Ehwal Veteran JHEV sama ada berpencen atau tidak berpencen. Jentera veteran ATM yang belum berdaftar dengan JHEV disaran segera mendaftar bagi membolehkan manfaat bantuan khas keuangan itu dinikmati. Datuk Seri Syamuddin turut merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz serta Kabinet kerana mengambil kira anggota dan veteran ATM dalam pemberian bantuan khas keuangan Aidilfitri serta bantuan-bantuan lain sebelum ini. Sementara itu, Kerajaan Negeri Sembilan mengumumkan bantuan khas keuangan BKK sempena Aidilfitri sebanyak setengah bulan gaji atau minimum RM1,000 kepada semua penjawat awam di bawah pentadbiran Kerajaan Negeri. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata bantuan tersebut meliputi 4,050 penjawat awam dengan peruntukan sebanyak RM6 juta. Pemberian PKK ini juga sebagai usaha meringankan beban kewangan anggota perkhidmatan awam di bawah Kerajaan Negeri Sembilan bagi persiapan Hari Raya 2022. Bayaran akan dibuat pada 15 April 2022. Beliau berharap BKK itu dapat memberi motivasi kepada penjawat awam negeri untuk melaksanakan tugas dengan baik dan terus memberi perkhidmatan cemerlang kepada pentadbiran negeri. Baik, seperti biasa setiap Rabu kita ikuti harga runcit petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini hingga 13 April.
bagi acara bola sepak sukan si Hanoi pula menyaksikan Malaysia bakal berdepan Thailand dan Singapura. Hasil undian turut meletakkan skuad bawah 23 tahun lelaki kebangsaan bersama Laos dan Kemboja dalam kumpulan B. Skuad Harimau Muda Negara dijadual memulakan kempen Sukan C menentang Thailand pada 7 Mei di Stadium Tian Trong sebelum berdepan Laos 4 hari kemudian. Malaysia kemudian akan menentang Singapura pada 14 Mei sebelum menutup aksi kumpulan bertemu Kemboja selang 2 hari kemudian. Dalam edisi 2019 di Filipina, perjalanan skuad negara di bawah kendalian Dato' Ong Kim Swee berakhir di peringkat kumpulan manakala Vietnam muncul juara. Persatuan Kriket Malaysia MCA perlu mempertimbangkan alternatif pusat latihan lain bagi memastikan kesinambungan program sukan ditunjangi mereka tidak terjejas pada masa depan. Saranan dicadangkan Majlis Sukan Negara MSN itu dibuat selepas timbul isu berkenaan fasiliti Kinrara Oval yang diuruskan secara pajakan oleh MCA bagi tempoh 15 tahun sejak 2003. MSN dalam satu kenyataan menyebut pajakan tersebut membabitkan persetujuan membenarkan MCA menggunakan tanah milik syarikat swasta tersebut dengan syarat menanggung kos bersama pembinaan awal Kinrara Oval. Selain MCA bertanggungjawab membayar cukai tanah dan cukai taksiran pihak berkuasa tempatan. Walau bagaimanapun MCA didakwa tidak membayar balik kos pembinaan awal Kinrara Oval, malah turut mempertikaikan kadar tarif cukai taksiran yang selama ini telah didahulukan pembayarannya oleh pemilik tanah iaitu Perumahan Kinrara Berhad. MSN dalam pada itu telah cuba mendapatkan lokasi baharu bagi menggantikan Kinrara Oval dan ketika ini difahamkan Universiti Multimedia Malaysia MMU telah bersetuju menawarkan kawasan padang mereka di Cyberjaya bagi mendirikan pusat latihan dan gelanggang pertandingan kriket baharu. Bagaimanapun kenyataan sama memaklumkan pihak MCA masih meletakkan harapan untuk mengekalkan Kinrara Oval sebagai pusat latihan dan pertandingan mereka. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Dan itu Assalamualaikum dan selamat malam keluarga Malaysia.